السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Qalaidul Jawahir yang ditulis oleh alim allamah Syekh Muhammad ibn Yahya At-Tadafi Al-Hambali pada menyatakan riwayat hidup Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Alhamdulillah, kita sampai kepada muka surat yang ke-8. Jadi dalam muka surat ke-8 ni, penulis radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Syekh Muhammad Ibn Qaid Al-Awani rahmatullahi alaihi. Jadi Syekh Muhammad berkata, aku duduk bersama-sama dengan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah asas kamu dalam berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya sebelum tu dia bertanya beberapa soalan. Antara soalan yang dia tanya ialah asas pegangan kamu dalam berjalan di atas sirat mustaqim. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani menjawab ala sidqi, atas benarnya. Ma kadzabtu qattu. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, aku tidak pernah berdusta langsung, walaupun semasa aku tadi sedang belajar di tempat pengajiannya. Dan dia kata, Syekh Abdul Qadir menceritakan bahawa di masa aku masih kecil di negaraku, maka satu ketika aku keluar ke kawasan lapang. Maksud Syekh Abdul Qadir Jailani, dia semasa kecil dia berada di kawasan yang bernama Jailan, atau dia panggil sebagai Ghailan. Jadi semasa dia sedang keluar tadi di kawasan lapang di tanahnya tadi pada hari Arafah, jadi dia tadi berjalan di belakang lembu yang digunakan untuk membajak tanah. Maksudnya dia tadi mengikut perbuatan tersebut. Maka tiba-tiba lembu tadi memandang kepadanya dan berkata, ya Abdullah, ma li hadza khuliqta. Wahai Abdul Qadir, tidaklah kamu tadi dicipta untuk perkara ini. Maksud kamu tadi tak dicipta untuk menjadi petani peladang di sini. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, aku balik ke rumah dalam keadaan takut. Kemudian aku tadi naik ke atas bumbung rumah. Apabila dia naik ke atas bumbung rumah, dia melihat manusia sedang berwukuf di Arafah. Maksudnya hari tersebut ialah hari Arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkasyafkan kepadanya manusia yang berada di Arafah. Kemudian dia tadi pergi kepada ibunya. Lalu dia berkata, wahai ibuku, tolonglah hadiahkan daku kepada Allah. Wakafkanlah daku kepada Allah Subhanahu wa taala dan izinkanlah daku untuk berjalan menuntut ilmu di Baghdad, untuk aku tadi menimba ilmu dan aku menziarahi orang-orang soleh. Kemudian ibuku bertanya, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke Baghdad mempelajari ilmu agama? Maka dia menceritakan apa yang telah dia lihat. Dan akhir sekali ibunya menangis. Dan ibunya mengambil 80 dinar yang diwarisi daripada bapanya. Maka ibunya menyimpan bagi saudaranya seorang lagi sebanyak 40 dinar. Dan ibunya tadi menjahit di baju luar. Maksudnya ada baju yang digunakan oleh petani. Di baju luar tadi tu dijahit sebanyak 40 dinar. Dan maksudnya dijahit di bawah ketiak tadi. Kemudian ibunya mengizinkan daku untuk pergi ke Baghdad. Dan ibuku meminta janji daripadaku agar daku tadi sentiasa berkata benar dalam semua keadaanku. Dan akhir sekali ibuku keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Dan ibuku berkata, wahai anakku,
pergilah. Sesungguhnya aku telah menginfakkan kamu, mewakafkan kamu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya wajahmu ini, maksud dia kata kepada anaknya, tidak akan aku lihat lagi sehinggalah kepada hari kiamat. Maksudnya itulah pengorbanan seorang ibu dalam membantu anaknya mempelajari ilmu agama. Dan sebenarnya dalam riwayat yang lain, semasa Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengajar di Baghdad, maka tiba-tiba dia berhenti dan mata dia berlinangan air mata. Maka orang tanya, wahai Syekh Abdul Qadir, mengapa kamu menangis? Dia kata, kerana ibuku sudah meninggal dunia pada ketika itu. Jadi apabila ibunya telah mengucapkan selamat tinggal kepadanya, maka Syekh Abdul Qadir berkata, aku berjalan bersama-sama dengan rombongan, satu rombongan perniagaan yang kecil untuk menuju ke Baghdad. Maksudnya, dan apabila kami sampai kepada satu kawasan, kami telah melintas Hamzan, satu kawasan yang bernama Hamzan. Maksudnya Jailani tadi, daripada Jailani kepada Hamzan tadi lebih kurang 262 km. Dan Jailani, maksudnya kalau hari ini dia dipanggil sebagai Dailaman. Maksudnya dia salah satu kawasan yang berada di negara Iran pada hari ini. Dan apabila dia telah melintas Hamzan, jadi antara Hamzan dengan Baghdad tu ada lebih kurang 411 km lagi. Jadi Syekh Abdul Qadir berkata, semasa kami berada di kawasan yang bernama Robiq, tiba-tiba datang, kami telah disergah oleh 70 orang penunggang kuda, yang mereka tadi ialah perompak di tengah jalan. Lalu mereka merampas ke semua harta-harta yang berada dalam rombongan kami. Tetapi tak ada seorang pun yang pergi kepadaku. Kenapa bila salah seorang datang melintas kepadaku? Sebab Syekh Abdul Qadir dia memakai pakaian, maksudnya umurnya pada ketika ni, kalau mengikut riwayatnya lebih kurang 11 tahun. Dia masih lagi dalam keadaan masih kanak-kanak lagi, dia muda lagi. Dan dia memakai baju orang petani, orang peladang. Jadi apabila perompak tadi melintasi, dia kata, wahai manusia yang fakir, apakah yang harta yang ada bersama-sama kamu? Maka Syekh Abdul Qadir berkata, bersama-sama ku ada 40 dinar. Maka orang tadi berkata, di manakah di 40 dinar tersebut? Maka aku berkata, dijahit di dalam baju luar aku ni, di bawah bahagian ketiak aku. Maka orang yang bertanya tadi menyangka aku bermain-mainkan dia. Jadi dia pun meninggalkan aku dan pergi. Kemudian datang lagi melintas di sisiku salah seorang lagi perompak tadi. Kemudian dia bertanya, apakah harta yang kamu ada? Dan aku menjawab seperti mana jawapan yang pertama. Dan dia juga meninggalkan aku. Dan akhir sekali kedua-dua yang bertanya tadi tu berada bersama-sama dengan ketua mereka. Dan kedua-dua perompak tadi memberitahu kepada ketua mereka apa yang mereka dengar daripadaku. Maka ketua perompak tadi berkata, bawa orang tersebut kepadaku. Bawakan budak tadi kepadaku. Jadi aku pun dibawa kepadanya. Maka mereka tadi tiba-tiba berada di atas bukit sedang membahagi-bahagikan harta rombongan tersebut. Maka ketua tadi bertanya, apakah harta yang ada bersama-samamu? Maka aku berkata, 40 dinar. Maka dia kata, di manakah 40 dinar tersebut? Maka aku menjawab, dijahit di dalam baju luar aku ni, di bawah ketiak aku. Maka diambil baju luar tersebut dan dikoyakkan. Maka mereka mendapati ada 40 dinar. Maka ketua tadi bertanya kepadaku, apa yang menyebabkan kamu tadi mengaku tentang duit yang ada, yang dinar yang ada bersama-sama kamu? Maka aku menjawab, sesungguhnya aku telah berjanji dengan ibuku untuk sentiasa benar dalam segala urusanku, dan aku tidak akan mengkhianati janji ibuku. Maka ketua perompak tadi pun menangis. Dan ketua tadi berkata, sesungguhnya engkau tidak mengkhianati janji ibu kamu. Dan sesungguhnya aku, sehinggalah kepada hari ini, semenjak daripada beberapa tahun yang lalu, aku telah mengkhianati janji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tadi merompak, mencuri, meninggalkan ibadat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, fataba ala yadayya. Maka orang tersebut bertaubat di atas tanganku. Maka dia berkata kepada sahabat-sahabat dia, perompak-perompak yang lain tadi berkata kepada ketuanya, anta muqaddamuna fi qat'i tariq. Engkau sebelum ialah ketua kami dalam merompak di jalanan, dan sekarang kaulah ketua kami dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan akhir sekali mereka semua bertaubat di atas tanganku. Dan mereka mengembalikan semua harta-harta yang mereka ambil daripada rombongan tersebut. Dan mereka lah kumpulan manusia yang pertama bertaubat di atas tanganku. Jadi itu kisah yang pertama lah, tentang perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani ke Baghdad. Dan ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mata alimta annaka waliyullah. Ini kisah yang kedua dinyatakan oleh penulis. Dia kata, bilakah, ada orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, bilakah kamu mengetahui yang kamu sebenarnya, yang kamu ialah wali Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh berkata, daku pada ketika berumur 10 tahun, maksudnya di negeriku, maksudnya di Jailan tadi, daku keluar daripada rumahku dan aku pergi kepada tempat pengajian, dan aku melihat malaikat berjalan di sekelilingku. Dan apabila aku sampai kepada tempat pengajianku, maka aku mendengar malaikat berkata, bukakan jalan kepada wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku dapat duduk. Maka satu ketika ada satu orang manusia melintas, dan dia kata, aku tak kenal orang tadi, dan orang tadi mendengar malaikat berkata ke tepi, bukakan jalan kepada wali Allah, kan, berikan jalan kepada wali Allah. Maka orang tadi yang melintas tadi bertanya kepada orang yang berada di sekelilingku, siapakah budak ini? Maksudnya, siapakah anak ini? Maka mereka berkata, dialah salah seorang daripada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW yang tinggal di kawasan ini. Maka orang tadi berkata, sayakunu li hadha sya'nun azim. Sesungguhnya akan berlaku kepada pemuda ini keadaan yang amat agung. Hadha yu'ta fala yumna. Dia akan diberikan apa yang dikehendaki dan dia tidak akan dihalang. Wa yumakkanu fala yuhjab. Maka dia akan dimampukan untuk melakukan apa saja dan dia tidak akan dihalang. Wa yuqarrabu fala yumkaru bihi. Dan dia akan didekatkan dan dia tidak akan ditipu helahkan padanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, setelah itu lama, setelah lebih kurang 40 tahun daripada peristiwa tersebut, maka barulah aku mengetahui siapakah lelaki tersebut yang berkata kepadaku, sesungguhnya dia ialah salah seorang wali abdal pada zaman tersebut. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, kuntu saghiran, semasa aku tadi masih kecil di kalangan ahli keluargaku, apabila aku ingin bermain bersama dengan kanak-kanak, maka aku mendengar satu suara berkata kepadaku, wahai anak yang diberkati, datanglah kepadaku. Maksudnya, ilayya ya mubarak, datanglah kepadaku wahai anak yang diberkati. Dan apabila aku mendengar suara tersebut, aku lari kerana takut, dan aku pun datang kepada ibuku, duduk bersama-sama, berlindung dengan ibuku. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku sampai sekarang mendengar suara tersebut semasa aku berada di dalam khalwat. Kemudian kisah yang seterusnya, Syekh Talhah ibn Muzaffar Al-Thami berkata, guru kami, iaitu Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, menetap di Baghdad lebih kurang 20 hari. Maksudnya, Syekh Abdul Qadir berkata kepada anak muridnya, maksud tadi kita bincang tentang beberapa keramat yang berlaku semasa Syekh Abdul Qadir masih kecil. Kemudian apabila Syekh tadi dah sampai ke Baghdad, kan, apabila dia sedang mulakan perjalanannya, pengajiannya di Baghdad, maka satu ketika Syekh Abdul Qadir menetap di Baghdad selama 20 hari, dan dia kata, aku tak menjumpai apa-apa makanan dan apa-apa benda yang boleh dimakan. Jadi aku pun keluar kepada istana tinggal Kisra, maksudnya Raja Parsi terdahulu. Dia jaraknya lebih kurang 30 km daripada kota Baghdad tadi, maksud istana Raja Parsi yang dah ditinggalkan. Jadi aku pergi ke sana untuk mencari apa saja benda yang harus untuk dimakan, maksudnya benda-benda yang orang tinggalkan. Maka aku mendapati di tempat tersebut ada 70 orang wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sedang mencari makanan. Maka aku berkata pada diriku, tidaklah antara perkara, maksudnya tidak sesuai dengan maruah seseorang untuk aku berebut-rebut dengan mereka. Maka aku pun kembali ke Baghdad. Maka aku bertemu dengan seorang lelaki yang tidak aku kenali daripada ahli negeri aku. Maksudnya seorang lelaki
daripada Jailan. Dia bertemu di Baghdad. Kemudian orang tadi memberikan kepadanya beberapa pecahan-pecahan dinar dan dirham. Dan orang tu berkata, sesungguhnya pecahan dinar dan dirham ni diutuskan oleh ibu kamu kepadamu. Maka aku mengambil beberapa kepingan-kepingan dinar dan dirham tersebut. Kemudian aku ambil satu bahagian aku simpan untuk diriku, dan aku bersegera dengan baki dinar tadi. Aku pergi semula kepada tempat istana tinggal Kisra tadi, dan aku membahagi-bahagikan dinar-dinar atau pecahan-pecahan dinar tadi kepada orang-orang yang berada di dalamnya, yang 70 orang tadi. Lalu mereka berkata, daripada manakah kamu dapat duit ini? Maka aku berkata, ini datang daripada ibuku, dan aku berasa tak sepatutnya aku simpan untuk diriku, dan aku ingin berkongsinya dengan kamu semua. Kemudian aku kembali semula ke Baghdad, dan aku membelikan dengan kepingan yang berada dengan aku tadi makanan, dan aku panggil orang-orang fakir yang berada di Baghdad untuk makan bersama-samaku. Macam kita dapat lihat daripada kisah tersebut, bagaimanakah Syekh Abdul Qadir Jailani, maksud daripada awal lagi, sememangnya dia dipelihara kan oleh ibunya. Itulah jasa ibunya kan, maksudnya ibunya tahu kan anakku dah pergi belajar, tapi ibunya kekal mengutuskan wang kan kepada anaknya. Tapi itulah susahnya keadaan orang belajar ilmu agama di zaman dahulu kan, sehingga kan tiada makanan pada ketika itu. Dan Syekh Abu Bakar Aitaimi berkata, aku mendengar guruku Muhyiddin Abdul Qadir berkata, maksudnya kisah bagaimana mujahadah, maksudnya bersusah payahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menuntut ilmu dan dalam berjalan di dalam kerohaniannya. Dia kata, satu ketika sampai keadaan harga barang menjadi terlalu tinggi di Baghdad, sehingga kan aku berhari-hari tak makan, dan aku berasa, dan aku mencari makanan-makanan yang dibuang oleh manusia untuk aku makan. Maka satu hari aku keluar kerana terlampau lapar, dan aku pergi ke tepi-tepi pantai tadi. Boleh jadi aku akan menjumpai daun-daun yang daun salad yang dibuang, ataupun sayur-sayuran, ataupun seumpamanya yang tak diperlukan lagi oleh manusia. Moga-moga aku dapat memakannya. Jadi dia kata tak ada tempat pun yang dia pergi nak cari makanan, melainkan orang lain dah pergi dah mencari makanan di situ terlebih dahulu. Dan sekiranya aku menjumpai sesuatu, kerana aku akan jumpa ada satu kumpulan orang-orang fakir miskin, dan aku rasa tak sepatutnya aku berebut-rebut dengan mereka, maka aku pun patah balik semula. Aku berjalan semula ke tengah-tengah bandar Baghdad, dan aku tak menjumpai pun mana-mana tempat yang ada makanan-makanan yang dah dibuang, maksudnya yang dah ditinggalkan oleh manusia, melainkan ada orang yang dah mengambilnya terlebih dahulu. Dan dia kata, sampailah aku masuk ke dalam masjid. Apabila aku masuk dalam masjid, aku rasa dah terlampau penat sangat kan, kerana kelaparan, dan aku tak larat lagi dah nak duduk, nak berdiri, dia kata. Maka aku masuk ke dalam masjid, aku bersandar di tepi masjid tersebut, dan aku rasa hampir nak meninggal dunia dah. Maka tiba-tiba ada satu orang pemuda yang bukan Arab, maksudnya daripada orang Parsi, datang bersama-samanya ada satu roti, dan ada daging yang dibakar, maksudnya daging yang dipanggang, dan dia duduk sedang makan. Dan dia kata, aku apabila dia melihat orang tadi makan, mengangkat makanan, menyuapkannya di dalam mulutnya, maka aku hampir terbuka mulut aku kerana amat lapar, sehingga aku rasa pelik kepada diriku. Akhir sekali aku berkata kepada diriku, tiada di sini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada apa yang akan berlaku melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sekiranya mati, maka matilah daku. Maka pada ketika itu, pemuda yang sedang makan tadi memandang kepadaku. Lalu dia berkata, wahai sahabat, mari sini, marilah kita makan bersama-sama. Maka aku enggan untuk makan bersama-sama dengannya, sehingga dia tadi bersumpah dengan nama Allah. Maka dia berkata, maka aku pun datanglah untuk bermakan bersama-sama dengannya. Dan orang tadi bertanya kepadaku, pemuda tadi bertanya, apakah yang kamu buat di kota Baghdad ini? Dan kamu berasal daripada mana? Dan siapakah yang kamu kenali di sini? Maka aku berkata, adapun kerjaku di sini ialah menuntut ilmu. Adapun aku berasal daripada Jailan. Dan pemuda yang datang tadi berkata, aku juga berdatang daripada Jailan.
Maka adakah kamu mengenal seorang pemuda daripada Jailan yang bernama Abdul Qadir? Maka aku berkata, akulah orang tersebut. Jadi apabila Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, akulah pemuda yang bernama Abdul Qadir tadi, maka pemuda yang datang, yang sedang makan bersama-sama ini, dia berasa amat terkejut dan berubah wajah mukanya dan warna kulitnya. Dan dia kata, wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah sampai ke Baghdad dan bersama-sama aku ada nafkah duitku sendiri. Dan aku datang semasa aku berada di Baghdad. Aku bertanya tentang kamu, kan? Tapi tak ada seorang pun yang menunjukkan kepada kamu. Dan sehinggalah duit yang aku miliki habis. Dan aku tinggal selama 3 hari. Tak ada makanan untuk aku makan. Tetapi bersama-sama aku ni ada duit amanah untuk kamu yang diberikan oleh ibu kamu kepadaku. Dan apabila aku dah 3 hari tak ada makanan, maka aku berkata syarak menghalalkan kepadaku untuk memakan bangkai. Dan aku tak jumpa tuan amanah ni, iaitu kamu. Dan aku rasa aku ambil sedikit daripada duit ni, aku gunakan untuk membeli roti yang kita sedang makan sekarang ni. Dan aku belikan juga daging untuk kita makan sekarang ni. Maka pemuda tadi berkata, maka makanlah dengan hati yang tenang, makanlah dengan seleranya. Sesungguhnya makanan ini ialah makanan kamu. Dan aku sekarang ni sebenarnya ialah tetamu kepada kamu. Padahal sebelum ni, pada zahirnya, kamu yang menjadi tetamu kepada aku. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, bagaimana boleh jadi keadaan tersebut? Maka dia kata, sesungguhnya ibu kamu, kan, dia telah memberikan kepadaku 8 dinar. Dan aku telah membeli daripada 8 dinar tersebut makanan ini. Dan aku minta maaf daripadamu kerana aku telah mengkhianati amanah ni. Kerana aku dah tak ada duit lagi dah nak makan. Jadi moga-moga syarak tadi memaafkan kepadaku. Jadi Syekh Abdul Qadir pun berkata, jadi aku tenangkan pemuda tersebut. Dan aku maafkan segala apa yang telah dia buat. Dan dia tadi, apa sahaja makanan-makanan yang lebih tadi aku berikan kepadanya. Dan aku berikan juga kepadanya sedikit daripada emas tersebut. Kemudian orang tadi pun pergi. Jadi tetap kisah tadi menunjukkan tentang jasa dan pengorbanan ibunya. Maksudnya pertama sekali ibunya bekerja di ladang, kan. Maksudnya ibunya mencari harta, kan, yang sebenar-benar halal. Kemudian dihantar kepada anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdullah As-Sulami berkata, aku mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku tinggal beberapa hari tidak makan apa-apa makanan. Dan tak kala aku berada di satu kawasan yang bernama Al-Qati'ah, maka tiba-tiba datang seorang lelaki. Dan di tangannya ada bersama-sama dengannya satu kulit yang disimpan di dalam satu karung. Lalu diberikan kepadaku. Aku ambil kulit tersebut dan aku tukarkan dengan roti untuk aku makan. Maka aku masuk ke dalam masjid. Maka tak kala aku berada dalam masjid untuk mengulang kaji pelajaranku, maka tiba-tiba aku tinggalkan makanan tadi di kiblat di hadapanku. Kemudian aku berfikir, adakah aku boleh makan makanan ini ataupun tidak? Maka tiba-tiba aku terlihat satu kertas yang terlipat yang terletak di depan dinding masjid tersebut. Maka aku mengambil kertas tersebut. Tiba-tiba tertulis di dalam kertas tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam kitab-kitabnya terdahulu, Malil aqwiya'is syahawat, innama ju'ila syahawatu li du'afa'il mu'minin yasta'inu biha 'ala ta'at. Maka ini satu pengajaran lah. Dalam kertas tadi dia berkata, sesungguhnya tiada bagi orang yang kuat keimanannya syahwat untuk makan. Bahkan dijadikan syahwat ni untuk orang-orang yang lemah dari kalangan orang yang beriman, untuk membantu mereka untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan dia baca ayat tersebut, maka dia tadi mengambil kain atau tisu yang berada dalam makanan tadi, dan aku tinggalkan makanan tersebut di kiblat. Moga-moga orang lain boleh memakannya. Dan aku sembahyang 2 rakaat dan aku pergi, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia itu beberapa kisah yang berkaitan dengan tentang mujahadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mengurangkan makanan. Dan sebagai penutupnya, kita baca tentang beberapa kenyataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tentang kesusahannya dalam dia tadi menuntut ilmu dan dalam dia tadi bermujahadah melawan nafsunya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani berkata,
Allah Ta'ala menguji aku dengan ujian-ujian yang amat berat. Dan dia kata sekiranya diletakkan bebanan yang berat tadi di atas gunung ganang, nescaya akan hancur berkecai gunung ganang tersebut. Dan apabila aku berasa amat berat ujian tersebut, aku akan baringkan badanku di bumi dan aku akan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian apabila aku bangkit semula, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkan telah meringankan segala bebanan-bebanan tersebut daripadaku. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesungguhnya aku mempelajari ilmu fiqh daripada guru-guru, dan aku tidak keluar berjalan di padang-padang pasir, dan aku tidak tidur di Baghdad, dan aku tadi menetap di tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh manusia pada waktu malam dan siang, dan aku memakai pakaian daripada bulu suf, dan di atas kepalaku ada satu kain yang aku ikat, dan aku berjalan tanpa memakai kasut di kawasan yang berduri, dan aku mengambil tumbuh-tumbuhan yang berduri dan makanan-makanan yang dibuang di tepi-tepi sungai dan seumpamanya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tiada satu benda yang aku takuti melainkan aku akan akan meredah perkara tersebut untuk membuang ketakutan tadi. Dan sesungguhnya aku memaksa diriku bermujahadah sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepadaku ilham, dan datang ilham tersebut pada waktu siang dan pada waktu malam. Dan aku tadi pergi ke padang pasir dan aku tadi menjerit, dan aku berjalan tanpa arah tujuan, dan orang mengenaliku sebagai orang di zaman itu. Apabila mereka melihat aku, mereka akan kata aku ni ialah orang yang bisu, ataupun aku tadi ialah orang yang gila. Dan satu ketika datang satu keadaan ahwal kepadaku sehinggalah aku tadi tidak sedarkan diri. Jadi orang menganggap aku tadi telah mati. Dari mereka tadi membawa kain kapan dan mereka ingin memandikan aku. Dan dari apabila mereka tadi ingin memandikan aku dan mengkapankan aku, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedarkan aku semula. Jadi itu beberapa kisah yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir tentang keadaannya semasa mempelajari ilmu agama. Jadi kita maklum kan, maksudnya semasa orang dalam mempelajari, dalam berusaha untuk melawan hawa nafsu ni, maka orang tak dapat memahami keadaannya, dan orang akan menuduhnya sebagai manusia yang gila, manusia yang bisu dan seumpamanya. Dari Syekh Abu Sa'ud Al-Harimi, dia berkata, aku mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku berkekalan tinggal di padang pasir yang berada di Iraq, dan di tempat-tempat tinggal yang manusia tinggalkan di Iraq selama 25 tahun, berjalan berseorangan diri, dan aku tak mengenali pun mana-mana manusia, dan tak ada mana-mana manusia pun yang mengenali diriku. Dan datang kepadaku rijalul ghaib, maksudnya wali-wali Allah yang ghaib, dan jin juga datang kepadaku. Dan aku mengajar jin-jin tersebut jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu ketika dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam juga datang semasa aku ingin masuk, di awal masuk, tak kala aku ingin masuk kepada bumi Iraq tadi. Dan aku tak mengenali pun Nabi Khidir tersebut. Tetapi Nabi Khidir mensyaratkan kepadaku agar aku tidak melanggar apa saja arahannya. Maka Nabi Khidir berkata kepadaku, hendaklah kamu duduk di sini. Jadi dia kata apabila Nabi Khidir mengarahkannya untuk duduk di satu kawasan, maka aku duduk di satu kawasan tadi selama 3 tahun. Dan setiap tahun sekali Nabi Khidir akan datang. Dan dia akan berkata lagi, kekallah kamu duduk di sini, kan sampailah kepada aku datang kepada kamu. Jadi itu ialah antara keadaan di awal perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan maksudnya diceritakan tentang satu masa yang amat panjang. Maksudnya masa dia tadi sedang bermujahadah melawan nafsu ni adalah selama 25 tahun berada di padang pasir bersendirian. Tapi walaupun di dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala menghantar
Rijalul Ghaib untuk membimbingnya, dan datang juga Nabi Khidir alaihi wasallam untuk membimbingnya. Dari itu beberapa keadaan kisah yang dinyatakan. Dari sekiranya Allah Subhanahu wa taala izin, nanti insya-Allah kita sambung lagi lah tentang mujahadah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dinyatakan dalam kitab Qalaidul Jawahir. Jadi moga-moga daripada kisah yang kita dengar tadi kita dapat mengambil pengajaran. Antaranya jangan sekali-kali kita merasakan pengajian kita 5 tahun, 10 tahun kita dah rasa cukup kan untuk memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita tadi membaiki diri dan nafsu kita. Bahkan perkara tersebut memerlukan kepada mujahadah yang bersungguh-sungguh dan memerlukan kepada keikhlasan daripada murid, kan, doa daripada ibu bapa dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.